Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan video yang bertajuk Bila Ibu Bapa Tak Adil Kepada Anak. Saya Muhammad Syarim bin Ahmad 831220, Siti Nurhidayah binti Zakaria 831146, Husna binti Muhammad Rejab 831178. Hei, kau tahu tak apa yang anak kau buat pada anak kau, ha? Kalau kau tak pandai jaga anak, tak payah ibu anak lah. Ayah. Ayah, tengok ni. Syukur Alhamdulillah. Macam ni lah nak ayah. Sebab Anas dah dapat putusan yang cemerlang, ayah akan bagi hadiah. Betul ke ayah? Ya. Namaku Syafiq dan ini ialah kisahku. Kami dua beradik, namun beza kami seperti langit dan bumi. Dia seorang abang yang cemerlang di bidang pendidikan. Aku pula sebaliknya, seorang yang gagal dan bodoh. Cik tengok Lasmi. Sepanjang hidup, aku tak pernah membuat dia gembira. Kau dari dulu asyik gagal. Sementara abangku Anas selalu menjadi kebanggaan ayah. Aku merupakan anak yang banyak menyusahkan hidup ayah dan selalu membuatnya marah. Hei, kau tahu tak apa yang anak kau buat pada anak kau, ha? Kalau kau tak pandai jaga anak, tak payah ibu anak lah. Tak habis-habis menyusahkan orang. Masuk. Aku dah pesan banyak kali kan? Jangan kacau orang. Kenapa kau degil sangat ni, ha? Anas pula ialah anak kegemaran dan kesayangan ayah. Dua 12 pagi baru nak balik. Syafiq tadi. Apa yang jadi? Masuk. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit lah bang. Apa dia? Hari tu saya ada tengok dalam internet tu. Betul ke katanya industri sawit ni punca kerosakan alam sekitar dan haiwan liar? Ish, mana ada. Ini semua propaganda daripada luar nak menjatuhkan industri sawit. Bukan sebab kita yang mencemarkan alam sekitar dan kehidupan liar. Kalau kamu nak tahu, industri sawit ni dah pun tubuh satu pertubuhan, MPOG-CF, untuk jaga orang hutan, gajah, harimau. Oh iya ke? Yalah. Hari tu ya kita baru je buat program tanam 1 juta pokok. 1 juta pokok? 1 juta pokok. Okey dah bang. Saya gerak tu. Baiklah. Ayah! 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 Ini Syafiq ayah, bukan Anas. Abang! Abang! Ayah bujang! Abang! Di saat pemergiannya pun, dia hanya mencari Anas dan tak pernah menganggapku ada. Namun apa yang ayah tak tahu, aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi anak yang pandai dan membuatnya bangga. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi anak yang baik. Oi! Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menjaganya. Kau pahal buat motor ayah aku? Pahal! Kau lah pahal! Hei, kau tahu tak apa yang anak kau buat pada anak kau, ha? Dan aku
telah berusaha sebaik mungkin untuk membuat dia bahagia. Pagi baru nak balik. Syafiq tadi. Apa jadi? Syafiq nak bagi ayah. Masuk. Awak anak sulung Abang Man kan? Ya saya. Awak nak imamkan solat jenazah untuk ayah awak? Saya tak reti nak solat jenazah. Tak apa Ustaz, biar saya imamkan. Kalau macam tu, silakanlah. Namun jika aku tidak ditakdirkan untuk membuatnya bahagia di dunia ini, aku harap aku dapat membuatnya bahagia dan bangga di akhirat nanti. Pertama sehingga minit kedua, nilai moral yang kita dapat pelajari adalah sebagai ayah, kita mestilah menyayangi setiap anggota keluarga kita seperti mana yang dilakukan oleh dalam video tersebut, iaitu ayahnya memuji atas kejayaan abangnya dan menjanjikan hadiah kepada abangnya di atas kejayaan abangnya di dalam peperiksaan. Jadi nilai moral yang kita boleh ambil daripada video tersebut, daripada minit 0 hingga minit kedua, adalah sebagai ayah kita perlu memainkan peranan atau bertanggungjawab kita di dalam keluarga sebagai ketua keluarga dengan menyayangi ahli keluarga kita. Dan juga di dalam minit tersebut kita dapati bahawa kekurangan nilai moral iaitu ayahnya tidak berlaku adil sesama ahli keluarga, iaitu ayahnya hanya menyayangi abangnya sahaja disebabkan abangnya sahaja yang bijak dan pandai dalam peperiksaan, tetapi adiknya diabaikan dan tidak diberi kasih sayang seperti mana abang mendapat kasih sayang daripada seorang ayah. Dan kesan daripada pengabaian tanggungjawab atau peranan sebagai seorang ayah, kita dapat lihat bahawa ahli keluarga atau anggota keluarga yang tidak mendapat kasih sayang yang sama rata, ia akan bertindak agresif dan di luar jangkauan untuk mendapat perhatian daripada ahli keluarga. Inilah kesan apabila berlaku pengabaian tanggungjawab di dalam ahli keluarga. Dan juga langkah yang boleh diambil adalah sebagai ahli keluarga, kita perlu menyayangi setiap ahli keluarga ataupun anggota keluarga sebagaimana seorang ayah memberi layanan yang sama rata untuk setiap anak-anak di dalam keluarga. Okey. Seterusnya, pada minit kedua hingga minit keempat, beberapa nilai moral dapat kita perolehi dan dapat kita jadikan sebagai sebuah pengajaran. Yang pertama adalah nilai hormat menghormati dan juga nilai toleransi dalam sesebuah keluarga. Nilai ini bukan saja perlu dilaksanakan oleh golongan muda, bahkan ia juga perlu diamalkan oleh golongan tua. Dalam video ini kita dapat melihat bagaimana sosok sang ayah ini kurang bertoleransi dan menghormati anaknya yang kedua. Situasi ini kita dapat lihat ketika mana ayah ini tidak memberi anak yang kedua ini ruang untuk menjelaskan mengapa anak ini pulang lewat malam. Bahkan ayahnya terus memarahi anaknya ini tanpa usul periksa. Sebagai seorang anggota keluarga, merupakan tanggungjawab kita untuk kita menghormati anggota keluarga yang lain serta menjaga kebajikan mereka, bukan sahaja dari segi fizikal, bahkan dari segi mental dan juga emosi. Apabila nilai ini tidak wujud dalam sesebuah keluarga, maka ia akan mengakibatkan keretakan sesebuah keluarga dan hilangnya kebahagiaan dalam sesebuah keluarga. Nilai yang kedua adalah nilai kasih sayang seorang ayah kepada
seorang anak kepada ayahnya. Walaupun kita melihat ayahnya ini lebih mementingkan anaknya yang pertama. Tanggungjawab seorang bapa ni adalah untuk kita mencipta dan mewujudkan kasih sayang dalam keluarga. Namun ia akan menjadi mustahil apabila situasi sebegini berlaku. Kesan daripada tingkah laku ini, ia secara tidak sedar akan membunuh nilai kasih sayang dalam diri anak-anak, bukan sahaja kepada saudara mereka sendiri, bahkan kepada ayah mereka. Nilai yang ketiga adalah nilai tolong-menolong. Kita dapat melihat bagaimana anak yang kedua ini rajin membantu ayahnya di ladang sawit dan sudah menjadi satu tanggungjawab bagi setiap ahli keluarga untuk saling tolong-menolong antara satu sama lain. Kesan daripada kita mengamalkan nilai-nilai moral yang baik ini, nilai tolong-menolong, maka kasih sayang sesama ahli keluarga ini dapat kita bentuk. Seterusnya ia akan melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Kita sambung kepada nilai moral yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan nilai tanggungjawab. Okey, kita lihat kepada video tersebut, iaitu pada minit keempat sehingga minit yang terakhir, yang mana dekat sini saya akan huraikan 3 scene yang menunjukkan tanggungjawab anak terhadap bapa. Kita lihat kepada scene yang pertama yang mana menunjukkan nilai tanggungjawab anak terhadap seorang ayah, iaitu dengan belajar bersungguh-sungguh. Maksudnya dekat sini kita lihat bahawa anak dia belajar bersungguh-sungguh sehingga lewat malam untuk membanggakan ayah dia sebagaimana ayah dia bangga dengan abang dia. Jadi dekat sini menunjukkan nilai tanggungjawablah sebagai seorang anak, iaitu dengan belajar bersungguh-sungguh. Okey, kita lihat kepada scene yang kedua di mana anak ni dia menjaga kebajikan ayah dia. Maksudnya kebajikan daripada sudut apa? Daripada kebajikan dari sudut menyelamatkan nyawa ayah dia daripada terkena sebarang musibah. Kita lihat kepada scene yang ketiga di mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang anak lelaki dengan mengimamkan solat jenazah ayah dia. Maksudnya dekat sini walaupun dia bukan menjadi anak kebanggaan ayah dia, tetapi dia berharap dengan dia mengimamkan solat jenazah ayah dia tu, dia berharap agar ayah dia bangga dengan dia. Okey, antara kesan sekiranya seorang anak ni dia tidak menjalankan tanggungjawab dia dengan baik terhadap ahli keluarga dia, sebagai contoh tadi tanggungjawab dia terhadap ayah dia, maka akan berlakulah perkara-perkara ataupun kesan negatif terhadap diri dia dan juga ahli keluarga dia. Maksudnya dari sudut keluarga dia berkemungkinan akan berlakunya satu hubungan yang tidak eradah di antara dia dan juga ayah dia. Manakala dari sudut kita dengan ahli keluarga yang lain, maksudnya kita tak akan rapat lah maksudnya dengan adik-adik yang lain. Okey, antara langkah untuk kita mengelak daripada berlakunya perkara-perkara yang negatif ni, antara yang pertama kita kena sentiasa mengeratkan hubungan kita. Sebagai contoh, kita kena selalu sekiranya ada cuti, kita balik bercuti. Sekiranya kita kena dalam hidup berkeluarga ni, kita kena cari masa yang sesuai untuk kita selalu berkomunikasi dan sebagainya. Sebab kita hidup pada zaman teknologi, jadi tak ada masalah lah untuk kita sentiasa berkomunikasi dengan keluarga. Seterusnya kita masuk kepada nilai moral yang terakhir, iaitu nilai keadilan. Okey, kita lihat pada scene pada minit terakhir di mana di saat kematian ayah dia hanya menyebut nama anak yang pertama. Sedangkan ketika itu anak pertama tak ada, yang ada hanya anak yang kedua. Okey, jadi dekat sini sekiranya pada sini kita dapat tahu bahawa ayah dia ni tidak berlaku adil di antara anak yang pertama dan juga anak yang kedua. Okey, antara kesan tidak berlaku keadilan, maksudnya keadilan tidak sama rata di antara anak yang pertama dengan anak kedua ni akan menyebabkan yang pertama hubungan di antara dua beradik ni akan maksudnya akan renggang lah, maksudnya tak akan rapat. Yang kedua, mereka akan selalu, anak yang kedua ni akan merasakan bahawa dia ni tidak disayangi sebagaimana ayah dia menyayangi abang dia. Okey, maksudnya kat sini hubungan di antara dua beradik tu akan macam tak akan rapat lah. Antara langkah untuk mengelakkan ketidakadilan dalam seorang ayah kepada anak-anak dia adalah ayah dia ni kena tahu bahawa potensi setiap anak-anak
adalah berbeza-beza. Berkemungkinan abang dia pandai dari sudut akademik, tetapi adik dia pandai dalam sudut keagamaan. Okay, apa yang dapat kumpulan kami simpulkan berkaitan dengan video tersebut adalah yang pertama, sebagai seorang bapa, kita perlu adil terhadap anak-anak. Sebab kenapa? Sebab bila kita membezakan anak-anak kita ni akan mengakibatkanlah jurang, maksudnya akan mengurangkan keakraban mereka sebagai bersaudara. Yang kedua, sekiranya sikap-sikap begini diteruskan, maka akan timbullah sebagaimana isu semasa yang dapat kita lihat bahawa disebabkan terlalu cemburu dengan adik-beradik sampaikan tikam, bunuh, balik pisau dan sebagainya. Yang kedua, sekiranya bila kita dah berumah tangga, kita kena selalu bekerjasama ataupun menolong di antara satu sama lain. Yang ketiga, kita kena sentiasa berkasih sayang sebab setiap rumah tangga yang dibina, kita mestilah menginginkan apa yang dipanggil sebagai keluarga bahagia. Maksudnya untuk memperolehi keluarga tersebut, untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan di antara ahli keluarga, kita memerlukan komunikasi. Sebab komunikasi adalah merupakan salah satu faktor yang utamalah untuk mengeratkan hubungan di antara ahli keluarga. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.